Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi alamin. Taballahu minkum. Hari ini the first part of our today lessons is about to analyze fi'il mudhari'. Dan it is actually studied that if we all understand all the mudhari' word in the Al-Baqarah, hopefully we may understand the whole mudhari' in the whole Quran. Saya tak tahu whether it is true or not. It is depends a lot on you. So hari ini insyaAllah kita boleh buat 5-6 ayat saja dalam soal Al-Baqarah, di mana kita cari fi'il mudhari'. Jadi tuan-tuan kena siapkan satu buku khusus kalau boleh, new page yang buat kolom macam saya buat. Kolom ya. Okay, the second part of our lesson today is about to recognize jar wa majrur in the Quran. Jadi sampai tuan-tuan tak ada jar wa majrur yang tak kena. Hari ini sampai tuan-tuan tak ada fi'il mudhari' yang tak kena. In multiple situations, hopefully fi'il mudhari' memang tak habis. Kita akan buat 10 kali fi'il mudhari' insyaAllah, hopefully. Tapi apa juga lepas tahun ni, insyaAllah tuan-tuan akan dapat apa yang kita nak buat pada hari ini. Ya, hari ni kita buka fi'il mudhari' sebab kita tidak ada tu ya. Okey. Lepas tu kita akan pergi kepada isim. Ya, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok, kalau boleh tulis date setiap bahan yang kita distribute. Please write the date. Ya. Tuan-tuan ada dua ya. Ada dua. Yang pertama nyanyian ni, tulisan Jawi ni. Jadi nyanyian ni betul-betul salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okay. Malam ini kita akan lihat fi'il mudhari' saja. Jadi fi'il tu di sebelah kiri. Tengok, fi'il ada dua. Ada tam, ada nakis. Tam tu kira-kira macam mu'tal lah. Ya, sahih dan mu'tal ya, tapi dia sebut nama lain. Lepas tu ada muta'addi dan lazim. Lepas tu ada maklum majhul. Ini kategori fi'il. Tuan-tuan jangan risau. Ini kategori fi'il. Dan malam ni kita akan kenal dengan baik. Tak faham tak apa yang ni. Yang sebelah kanan tu, nak tengok, ada 21 jenis isim yang akan kita buat. Sebaik saja kita semua tak ada masalah berkenaan fi'il mudhari'. Ya. Dan yang bawah tu haraf. Haraf kita tahu ada 53 semua. Satu untuk isim, satu untuk fi'il, dan satu bahagian lagi untuk isim dan fi'il. Tuan-tuan boleh tu? Boleh? Itu faham dia punya condition itu. Kemudian kita akan lihat isim tu. Lepas ni, isim tu ada 21 jenis semua. Di mana isim yang tuan-tuan pernah belajar, pernah dengar? Domer kan? Domer kan? Cuba tanda yang pernah dengar. Domer. Belum itu isim isyarah. Isim mausul. Isim istifham. Okey. Lepas tu tengok tu isim maf'ul kan? Okey. Tanda yang tuan-tuan Datuk Datin pernah dengar, pernah biasa. Tapi yang paling biasa dhamir lah. Ya, dhamir lah. Isim syarat. Isim syarat. Isyarat tu lain. Lain. Isim syarat ni kita belum buat lagi. Tapi within second kita boleh buat. Jangan risau. Tak susah. Cuma nak beritahu, tuan-tuan akan dilatih selepas mengenali fi'il mudhari', semua mengenali 21 jenis isim ni. Ya. Dan dalam isim ni ada mabni, ada mu'rab, ada tetap, ada
berubah. Okey. Ya. Okey, fi'il mudhari'. Ya, tuan-tuan tulis, ini lajur satu ayat. Ya. Ini fi'il mudhari'. Okey. Ini madi. Ya. Ini dhamir. Ini makna. Ini apa tu, bab. Ini sahih atau mu'tal. Okey, kita lihat fi'il mudhari'. Dan lebih kurang antara 75 hingga 100 saja. Ya, kita nak tengok. Itu pun makan masa mungkin 3 minggu, 4 minggu. Hari ni pun boleh buat pun dalam 10 perkataan saja. Okey. Tengok soal Baqarah. Okey. Tengok ayat 3. Ayat 3 ya. Fi'il mudhari' saja, jangan tengok fi'il madi. Ayat 3 berbunyi allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Perkataan pertama tengok yu'minuna. Ya. Ayat 3, betul tak? Ayat 3. Tulis ni ayat 3. Ayat 3. Tuan-tuan, ini mesti ambil bahagian betul-betul. Ya. Ni kita kira ni sekarang kita masuk pusingan kedua ni. Okey, kita nak fi'il mudhari' saja. Tuan-tuan keluarkan fi'il mudhari' yu'minuna. Yu'minuna. Ya, itu daripada Al-Quran. Yu'minuna. Ya. Ya, pelan-pelan ya. Tuan-tuan kena buat garisan macam saya buat. Minuna. Kita cari dia punya madi dia. Apa dia fi'il madi yu'minuna? Mesti cari madi dia. Madi dia? Ya, di sini pakar. Yes, mana? Mesti keluarkan madi dulu. Ya, mudhari' dia yu'minu. Mana? Yu'minu. Mana? Yu'minu. Keluarkan fi'il mudhari'. Keluarkan fi'il madi daripada fi'il mudhari'. Ya. Mana? Yu'minu. Jadi di sini yu'minuna. Dalam ni ada orang. Ada dhamir. Ini nak mengenali dhamir tu. Laki perempuan. Ramai ke tidak? Cuba keluarkan dhamir dari ni. Hum. Dhamirnya adalah hum. Apa bukti hum? Ya dengan waw nun. Jadi dhamir di sini adalah hum, ya. Hum. Senang, hum ya. Dhamir hum. Ya dengan waw nun, hum. Ya. Dhamir ni adalah hum ya. Hum. Ya. Ya, yu'minuna. Jadi ayat ni hum yu'minuna. Hum yu'minuna. Mereka semua beriman. Beriman. Madi dia amana. 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 Ya, madi dia amana. Madi itu pasti kan? Pasti. Telah beriman dah. Telah beriman dah. Root dia. Akar. Kita kena kata akar dalam bahasa Arab. Fi'il madi. Iaitu di bawah pattern huwa. Ingat tu? Clear tak? Clear kan? Kita pelan-pelan yang ini. Sebab hari ni pun kita balik awal. Jadi tak risaulah dah juga kan. Kita balik awal tu seronok eh. Home. Okey. Lepas tu tuan-tuan kena keluarkan fi'il mudhari' dia. Senantiasanya bila kita cari satu perkataan dalam bahasa Arab, perkataan perbuatan, kalau dari mudhari' kita keluarkan dia punya root, lepas tu kita mudhari' balik. Jadi di sini tak payah apa. Mudhari'kan balik. Tapi mudhari' dalam bentuk huwa. No. Okey? Yu'minu.
yu'minu. Yu'minu. Mudharakkan balik. Yu'minu. Apa sebab kita mudharakkan balik? Kita nak tahu sama ada dia ni bab mana. Bab mana? Dia ada 6 bab semua. Bab mana? Kenapa perlu kita tahu? Yes, kita kena tahu bab ni kalau kita nak baca Quran dengan betul, dengan tertil. Bila baca saja amana yu'minu, ini mesti bab 2. Dia 6 bab saja. Bab 2. Kalau bab 2, ada 5 bab lagi. Jadi kalau tuan-tuan pakar mengenali bab-bab ini, itu dah ada syurga orangnya. Syurga sungguh. Memang syurga. Yu'minu. Amana yu'minu. Jadi bila amana yu'minu, kalau tuan-tuan bawa kepada pattern asal fa'ala, betul tak? Betul tak? Ilu. Jangan risau you ni, jangan risau ini. Ini jangan mikir. Ini memang dah tabiat dia macam ni. Tapi yang kita mikir ni yang bawah ni. Amana yu'minu fa'ala ilu. Baru kita tahu bab mana. Saya tak nak tanya bab mana. Tapi saya yakin ni bab 2. Ya, yang pentingnya tuan-tuan boleh tengok je bab mana. Ya, kalau fa'ala yaf'ulu bab 1, fa'ala yaf'ilu bab 2, fa'ala yaf'alu bab 3. Jangan risau pasal bab tu. Tapi yang penting dia ada bab. Jadi bila kita jumpa di sini amana yu'minu, pattern ni fa'ala yaf'ilu, maka dia sendiri dia ni bab 2. Bab 2. Bab 2. Bab 2. Okey? Okey, makna dia? Makna dia? Mereka beriman. Ini makna dia. Mereka beriman. Mereka beriman. Mereka dalam kurungan laki-laki beriman kepada Allah. Yu'minuna. Dalam fikiran kita amana yu'minu. Bab 2. Beriman. Dalam tu ada domain hum. Dan satu lagi, adakah dia ni sahih ke mu'tal? Kalau sahih, dia tak ada alif wa atau ya. Kalau mu'tal, dia ada satu. Dia ada salah satu. Jadi ini sahih ke mu'tal? Ini bukan alif, ini hamzah. Sahih ke mu'tal? Tuan-tuan, sahih? Maaf saya pakai tanya ya. Sahih. Sahih. Okey, sahih ada 5 jenis. Ada sahih salim. Ingat lagi tak? Ada sahih mudha'af. Ingat tak? Ada sahih mahmus. Okey? Kenapa dia kata sahih? Sebab dia tak ada alif wa ya. Ni tak ada alif wa ya. Tak ada. Ni tuan-tuan, tak ada alif wa ya. Tak ada alif wa ya. Mana? Ini bukan alif, ini hamzah. Jadi di sini perkataan ini memang sahih. Tapi oleh kerana dia ada hamzah, kita kata mahmus. Betul tak? Kita kata mahmus. Okey, kita kata sahih mahmus. Boleh faham ni? Baru nak cakap. Nak bagi pintar dah tahu dah. Okey, bila hamzah ni duduk di kepala, it is mahmus misal. Kalau hamzah duduk di tengah, mahmus ajwaf. Kalau hamzah duduk di akhir, mahmus nakis. Jadi di sini mahmus misal. Jadi sahih mahmus misal. Jadi bila tuan baca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna, dalam hati itu hum amanah mahmus misal bab 2. Inilah dikatakan bacaan secara tartil. Tartil maksudnya Makna tu, ya. dalam mudhari atau dalam madi? Maknanya kita ambil dalam mudhari. Dalam mudhari. Makna dalam mudhari. Jadi kita kata mereka beriman. Kalau madi, mereka telah beriman. Tapi dalam ayat ni mudhari. Mereka beriman. Kalau nak terjemah betul, mereka sedang beriman kan? Yang mereka laki-laki telah beriman. Ya, jadi maksud saya itulah dia bacaan
tartil. Bila kita baca satu perkataan, kita faham ini fi'il mudhari'. Dalam ni ada orang. Orangnya hum. Dan dia juga marfu'. Tanda marfu' dia wow. Ingat lagi tak? Wow. Ya, dan dia ni mudhari' sahih. Tapi bukan salim. Tapi sahih mahmus. Mahmunya bukan sebarang mahmus. Mahmus bisa sebab hamzahnya di kepala. Jadi, tuan-tuan dan puan, ada enam perkara yang kita tahu. Satu, dia fi'il mudhari'. Yang kedua, dia fi'il dia madi, dia amanah, ru' dia. Yang ketiga, kita tahu dhamir dia. Yang keempat, tahu makna dia. Yang keenam, kita tahu bab dia. Ni, yang kelima, bab dia. Yang keenam, tak ada sahih atau mu'tal. Tapi sebenarnya, dia ada 6 lagi. Ni. Ada apa tu 6 lagi? Ada 6 lagi, tuan. Ada 6 lagi. Dan 6 ni semua dah belajar. Semua dah belajar. Jadi 12 semua. Satu perkataan fi'il ada 12 benda yang kita kena tahu bila kita menyebut satu perkataan. Itulah dia nama dia bacaan tartil. Warattilil Quran tartila. Tuan apa yang tahu? Wajib kamu baca dengan tartil. Setartil-tartilnya. Mana read as tartil as you can. Kalau orang tak ada ilmu tak apalah. Tapi tuan-tuan ni dah masuk dalam ni tak dapat elak, mesti belajar tartil. Sebab dah belajar. Ya, mesti belajar tartil. Ini baru satu. Ya, jadi kalau sampai allazina yu'minuna baru bil ghaibi. Sebab apa lambat sangat? Sebab nak ingat balik tu fi'il mudhari' ke, apa madi dia, dhamir dia apa, makna dia apa, babnya apa, sahih ke mu'tal. Tuan-tuan. Maksudnya kita bila kita baca Quran tu, kita tahu. Kita lepas tu kita tahu. Ustaz, boleh nyatakan Ustaz mana fi'ilnya? Ini fi'ilnya. Apa jenis fi'ilnya Ustaz? Ini fi'il mudhari'. Apa dia ru' Ustaz? Ru' dia amanah yu'minu Ustaz. Dalam ni ada dhamir, ada hum. Apa makna dia? Mereka beriman. Ustaz tahu tak bab apa ni? Bab 2. Mu'tal ke sahih? Sahih apa Ustaz? Sahih mahmuz, mahmuz apa? Mahmuz misal. Itu dia maksud saya. Itulah maksudnya tartil. Tartil itu maknanya tersusun. Ilmu-ilmu berkaitan mudhari' itu tersusun. Tersusun. Kalau tajwid lain, tartil dalam memahami. Ini baru aspek sorof. Belum lagi aspek nahu. Ini baru aspek sorof. Sorof baru ni. Nahu belum lagi. Sorof saja. Jadi kita harap tuan-tuan boleh reserve untuk 75 perkataan hingga ke satu perkataan mudhari' saja. Ini di Al-Baqarah, dan kita harap bila kita menguasai Al-Baqarah, tuan-tuan boleh menguasai semua mudhari' dalam the whole Quran. Saya dah try hari kami malam minggu lepas di sana, semua rasa lapang dada. Ya Allah Ustaz. Baru terasa Ustaz. Baru terasa endahnya Al-Quran Ustaz. Baru terasa endahnya. Ada seorang tu tak tepuk dada. Awak ni kenapa tak tepuk dada? Tak lama lagi dah tu. Tuan-tuan tengok yang kedua. Tengok perkataan yunfikuna. Yukimun jangan tengok. Yukimun tu sebab kita dah reserve untuk ayat lain. Yunfikuna. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yunfikun. Okey. Okey. Yunfikun ya. Ada? Yunfikun. Okey, kita jawab soalan mudah dulu. Apa dhamir dalam ni? Apa dhamir dia? Dhamir dia hum juga. Ya, hum. Hum. Mereka itu. Ya. Apa dia root dia? Nafaqah. Nafaqah. Bukan nafkah tu isim. Kalau nafkah isim. Sebab itu perbelanjaan. Kalau nafkah dia telah belanja. Ya, dia telah belanja. Ya, nafkah ya.
Nafaqah. Mudhari' dia yang fiku. Okey. Okey. Mudhari' dia nafaqah yang fiku. Ya. Yeah. Ustaz cakap mudhari' tu ke mudhari' tu? Okey. Datin, daripada yunfikun kita keluarkan dia punya root dia nafaqah. Jadi daripada root ni kita mudhari'kan dia. Nafaqah yang Mudhari' tu di bawah tu. mudhari' ni mudhari' di bawah. Ini mudhari' juga, tapi ini mudhari'nya jamak. Tapi di sini mudhari'nya huwa, satu. Kita kena keluar ni untuk nak menentukan dia punya bab. Dia punya bab dia. Amanah. Amanah yu'minu. Jangan tengok yang depan ni, tengok yang ain ni. Ni ain dia, fa. Ni fa, ain, baris ain. Baris ni boleh di depan, boleh di atas. Tengok yang tengah. Ya? Tengok tak? Nafaqah yang fiku. Jadi pattern dia sama. Fa'ala yaf'ilu. Kalau fa'ala yaf'ilu, dia masih lagi bab 2. Jadi ingat, kita kena keluarkan root dia ni dan mudhari'kan balik root ini. Ya, mudhari'kan balik, tujuannya untuk mengeluarkan bab. Mengeluarkan bab dia. Jadi bila kita dah biasa, dia akan berlaku ni secara otomatis. Secara otomatis. Panjang umur Cik Suradi. Ada kamera tak? Ada. Oh, Allahu Akbar, panjang umur. Semua ada hikmat kan? Okey, tuan, boleh ni, tuan? Boleh? Okey, tuan tengok sini. Kita jumpa perkataan fi'il mudhari'. Kita keluarkan madi dia, nafaqah. Nak ambil madi senang je. Buang ya. Ini nun, fa, qaf. Ini root. Yang ini tambahan. Yang ini tambahan awalan. Untuk menentukan sama ada dia tu huwa ke hiya. Jadi ini nak menjadikan dia hum. Ya jamak. Okey, jamak. Jadi root dia nafaqa. Yang fi qu fa'ala yaf'ilu. Jadi bab 2. Hanya yang susahnya saya tengok yang madhi tu nak mudhari' ke itu semua orang komplain susah. Tapi kalau tuan-tuan sentiasa dengan Al-Quran, dia akan automatically mari. Ya, macam kita kata khatamah. Khatamah tu kunci. Tapi nak mudhari' susah. Kita baca dari al-yauma nakhtimu. Faham tak? Al-yauma nakhtimu. Nakhtimu tu maknanya yakhtim. Mana khatamah yakhtimu. Jadi babnya bab 2. Di mana tuan perempuan rasa susah di sini? Kalau analisa ni. Di mana? Nak jadikan root ni susah. Bukan saya tak tahu pasal yang situ fa'il mudhari' itu. Fa'il mudhari'. Ini madi. Ya, itu bagus dah Tim. Ini kita tak dapat nak buat apa pasal ini dari Quran. Dari Quran. Tak dapat nak buat apa dari Quran. Jadi kita salin je balik ni dari Quran. Jadi kita nak jadikan root dia, kita buang ya, buang nun. Ini tambahan. Ambil nun fa qaf, salin balik nun fa qaf. Ingat. Sama ada nafaqah ke nafiqah ke, itu tak nak kata apalah. Tapi root dia nafaqah. Isim dia nafqah. Nafaqatan, nafkah, beri makan orang, beri makan anak, beri makan saudara mara kan, nafkah. Okey. Mudhari' dia yanfiku. Tapi tak apa, habis 75 ni mahir dah. Insya-Allah mahir. Tak percaya, tunggulah 75 dia. Ni baru 2 baru 2. Tuan-tuan kena fikir, saya kata dulu, kena kata yes. Kalau kata susah, kata mesti boleh. Orang lain boleh, mesti kata yes. Tinggal kelas, jangan. Saya harap tahun ni kita tak miss satu kali pun. Kalau nak cuti pun, kita cutilah 13 hari bulan 2 tahun 14. Saya selalu fikir ke depan, saya tak fikir belakang kita. Tak ada matlamat saya, tuan-tuan boleh faham macam saya faham. Itu matlamat saya. Okey?
Okey, makna dia mereka membelanjakan. Makna dia mereka membelanjakan. Okey. Mereka membelanjakan. Membelanja tu dimakan dia. Okey, bab 2. Okey, tuan-tuan dan puan. Di sini, tengok sini, tengok bersama saya. Fi'il ni fi'il sahih ke mu'tal? Ada tak alif wa ya? Tak ada. Kalau tak ada sahih. Ada tak tasydid? Ada tak hamzah? Kalau tak ada, kita panggil perfect sahih. Perfect sahih. Perfect sahih tu maknanya salim. 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 Oh, memang sahih tu. Tapi janganlah kata awak salim ni perfect sahih maksud dia. Jadi ini nama dia sahih. Ya, sahih salim. Jadi tuan-tuan faham, sahih dia tak ada alif wa ya. Salim dia tidak mudha'af dan juga dia tidak ada hamzah. Iaitu orang kata fi'il yang paling bagus sekali di antara 10 kategori fi'il. Sahih. Kalau tuan-tuan ya. Ya. Nak rujuk pada yun sukun ni kan? Nak tahu dia punya sahih salim tak ada alif waw ya. Itu soalan yang mencabar saya. Betul. Best student. Okey, best student. Best student. Best student. Itu yang kita nak tu. Itu yang kita nak tu. Okey. Tuan-tuan ingat ya, fi'il madi dia ada 3 silabel. Ingat tak kira? 3 silabel. Macam kita orang Melayu ada 2 saja. Makan. Orang Arab makan tu akala. Ni akala. Kan bunyi kan? Akala. Tapi bezanya pada perkataan Arab, dalam ni sudah ada orang. Sudah ada masa. Sudah ada jantina. Boleh? Sudah ada. Dalam ni ada kuah, ada laki-laki, ada seorang, ada time. Ada 4 benda lah ni. Tapi dalam bahasa Melayu dahlah 2 silibel. Ya, makan. Orang tak ada. Time tak ada. Masa tak ada. Tengok-tengok dah makan habis semula. Jadi nampak tak tu? Beza, nampak tak? Jadi apa tu, sahabat saya yang saya kasih, kalau 3 silibelnya, salah satu silibelnya ada huruf alif, okey, atau waw atau ya, maka dia sudah jadi mu'tal. Dia sudah jadi mu'tal. Mu'tal. Kalau alif, waw atau ya di depan, dia panggil mu'tal misal. Boleh? Boleh? Kalau alif atau waw atau ya di tengah, ni, di tengah, di sini, dipanggil mu'tal ajwaf. Ajwaf tu rongga. Ya, boleh? Okey. Kalau di akhirnya mu'tal, di sini okey, di akhirnya mu'tal, dipanggil mu'tal nakis. Nakis ni orang panggil kurang. Mu'tal kurang. Kurang. Less. Mana kenapa less? Bila dia bertukar kepada apa tu term-term lain, pattern lain, dia akan hilang apa tu huruf-huruf dia. Sebab tu kata kurang. Umpamanya kita kata waqa. Waqa ni maknanya dia telah menjaga, prevent. Tapi bila jadi fi'il amar, jadi kis biji je. Hilang habis 2. Itu nama dia nakis. Kurang. Itu makna dia kurang. Kalau tanya kenapa nama kurang? Sebab bila dia jadi amar, dia akan hilang 2. Jadi tinggal 1 je. Ki itu maknanya dalam ni ada orang, ada berapa orang, ada masa dan ada jantina dalam ni. Amar.
Ada huruf. Ada perintah. Ini perintah lah. Betul tu, perintah. Perintah. Katakan ki. Ki tu maknanya awak jaga anak awak. Jaga keluarga awak. Ki. Prevent. Ki. Ya? Terima kasih yang bertanya. Yang tak tanya tu pun dapat faedah juga kan. Share lah kan. Bagus. Okey, nampak tak? Okey, kalau sekiranya tuan-tuan, mukta tu di ain dan juga di lam, dia panggil double. Double tu lafif. Cuba sebut lafif. Double. Saya kata ni dah berpuluh kali dah, tapi tak apa. Tanya lagi saya tak kisah. Tuan-tuan apa? Inilah istimewanya guru awak ni. Tanya memang suka. Betul, sebab setiap kali saya jawab, pahala banyak dapat. Yang bertanya pun lagi dapat banyak pahala banyak kan. Okey, lafif. Nampak tak lafif? Okey. Kalau dia dekat-dekat, dia panggil lafif mafruq. Lafif makrun. Makrun dekat-dekat, macam korin. Korin kan, dekat-dekat nah. Korin. Korin dekat-dekat. Kalau sekira huruf ni di sini huruf ilah di kepala dan di ekor. Ni waqah kan. Dua-dua huruf ilah tapi di kepala dan di ekor. Yang tadi di tengah dan di ekor. Kalau macam ni dia juga lafif. Double. Tapi double ni bukan makrun. Double ni double mafruq. Mafruq berpisah. Double berpisah. Boleh ni? Jadi tuan-tuan, bila kita analisa 75 perkataan mudhari' dalam sesi ini, tuan-tuan dapat hadam semua. Ni. Hadam semua. Sebab itu the best example kita ambil daripada surah Al-Baqarah. Okey? Boleh tak? Boleh? Okey. Okey. Jadi menjawab soalan tu tiga pattern. Fa. Jadi yang pertama ni nama dia fa. Cuba sebut fa. Yang kedua ni nama dia ain. Yang ketiga nama dia lam. Bahasa Melayu dalam dua tapi tak ada nama. Makan tak ada nama. Okey? Tak ada nama. Jadi bahasa Arab ada nama. Okey? Okey. Begitu juga tuan-tuan. Ini juga tuan-tuan. Okey. Kalau dalam ni 3 syllable ni tuan-tuan, semuanya huruf biasa, tuan-tuan ya, huruf biasa. Kita katakan huruf biasalah. Ya, maka dia akan jadi sahih. Sahih. Ya, umpamanya kita kata daraba. Tak ada huruf ilaf dan tak ada tasydid serta tak ada hamzah. Sahih. Okey. Ya, jadi kalau dia tak ada tasydid, kita kata sahih salim. Okey. Kita jumpa perkataan ni, madda. Tak ada huruf ilah. Ya, tapi ada syaddah. Madda ni asal dia madda. Okey, madda artinya memanjang, ya, memanjangkan ya, madda atau marra. Ya, madda. Jadi di sini kita kata sahih juga. Tapi oleh kerana dia ada tasydid, kita kata syahih tasydid. Ataupun dalam bahasa biasa dia panggil sahih mudha'af. Sahih mudha'af. Okey tuan-tuan. Ingat beza antara salim dengan mudha'af? Salim tak ada tasydid. Ya. Adapun mahmuz, tuan-tuan, akala. Mahmuz ada hamzah. Hamzah di kepala. Ataupun dipanggil sa'ala. Hamzah di tengah. Ataupun ja'a. Hamzah di belakang. Jadi ini juga sahih. Ini juga sahih. Tetapi sahih tasydid. Ini juga sahih. Sahih mahmuz. Kalau hamzah jadi kepala, dia panggil mahmuz misal. Boleh? Example mahmuz. Kalau mahmuz di tengah, dipanggil sahih mahmuz waf. Dan di sini mahmuz
Okey, ada sebab kenapa nama nakis. Okey. Jadi semua ni dikatakan sahih. Tapi ini sahih mahmuz, ini sahih mudha'af, dan ini yang paling sahih sekali, salim. Kenapa dia salim? Dia bukan saja tidak ada tasdid, dia bukan saja tidak ada hamzah di tiga-tiga bahagian tu, dia tidak juga ada alif, waw atau ya. Maka dia jadi sahih salim. Boleh dapat? Tak apa, saya terang lagi sampai faham. Okey. Kita tengok perkataan ni. Tengok perkataan ni. Walladzina tengok ayat yang kelima, yang keempat. Dapat tengok. Kami. Tak. Jadi tuan-tuan, bila saya baca Quran, sila dengar bacaan saya dan tengok jadual. Sebab kita nak internalize. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Okey. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna. Ingat mana dia? Ingat alladzina tu hum. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bila sebut yunfiqun tu tuan mesti ingat nun fa qaf. Bila sebut yu'minun amanah, ingat tu. Ingat tu. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi belum lagi ya. Bil ghaibi wa yuqimuna kita tak masukkan sebab dia ada dalam ayat lain. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun nun nafaqah. Ru dia nafaqah yanfiquhum. Dan ingat internalize meaning membelanja. Tapi di sini yunfiqu memberi belanja. Ya, memberi. Yunfiqu artinya memberi makan balik. Okey. Sekarang kita tengok kepada ayat keempat. Empat ya. Baru dua perkataan. Empat ya. Empat. Okey. Jadi ini automatically ingat. Empat ya. Menunjukkan. Salin ya. Okey, empat. Perkataan ya. Perkataan dia ni perkataan unzila. Okey. Unzila. Okey, unzila tu fi'il madhi tu ya. Tapi kita cuba tengok ya. Okey, tuan-tuan cuba cari root unzila. Nazala. Okay, nazala ya. Root dia nazala. Root asal dia nazala. Okey, nak bawa kepada fi'il mudhari' yang susah sikit ya. Tak apa. Yanzilu. Nazala yanzilu. Nazala yanzilu. Tetapi di sini fi'il madhi. Ya. Cuma kita lihat saja. Kita nak tahu bab dia. Nazala yanzilu. Di sini anzala unzila. Sama saja, lebih kurang. Cuma pattern saja lain. Root dia nazala yanzilu. Sama tak dengan pattern fa'ala yaf'ilu? Pattern yang sama? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Bab berapa ni? Bab 2. Si bab 2. Bab 2 sebab fa'ala yaf'ilu. Bab 2. Okey.
Jadi siapa dalam ni? Domainnya. Ingat, apa yang turun? Apa yang turun? Quran. Ada tak disebut di sini yang menurunkan siapa dia? Tak ada. Tak ada sebut Allah. Okey, tak ada sebut Allah. Jadi domain di sini huwa, betul huwa. Ini memang complicated, tapi tak apa. Huwa. Jadi huwa di sini bukan Allah. Al-Quran. Huwa refer kepada Al-Quran. Diturunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran. Tak ada sebut siapa dia yang menurunkan. Ya, macam dia sebut apabila bumi digoncang. Ada tak dia sebut siapa yang goncang? Tak ada. Kita fahamlah yang goncang tu Allah kan. Tapi yang kena goncang tu adalah bumi. Yang diturunkan tu ialah Quran. Quran tu huwa. Jadi ini huwa. Okey. Dan maksudnya sini diturunkan. Babnya bab 2. Fi'ilnya sahih ke mu'tal? Sahih ke mu'tal? Sahih. Okey, sahih. Okey, sahih. Sahih salim ke ataupun sahih lain? Sahih salim. Kerana dia tidak ada tasdid dan dia juga tidak ada hamzah. Jadi kita kata sahih salim. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan kenal sahih salim mana ni? Ya. Bila sahih dia langsung tak ada alif wa ya, dan dalam sahih tu kalau tak ada tasdid, tak ada hamzah, maka sahih tu sahih salim lah. The best sahih lah. Ya, sahih yang paling bagus sekali. Sahih. Okey. Jadi sahih salim. Tuan-tuan kenal lah ni. Kita baru 4 perkataan. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin ada masalah untuk mengenali sama ada dia ni siapa dia. Kitab ke ataupun Tuhan. Kalau Allah pun dia juga. Kalau kitab pun dia kan. Tengok di sini. Perkataan unzila. Cari duduk dia. Apa duduk dia? Nazala. Ya, nazala. Ya. Jadi nazala di sini yang dimasukkan dalam kitab ni adalah huwa. Huwa tu artinya Quran. Wama, Kalau nazara itu refer kepada kami, ya. Tak boleh. Jadi kalau nak duduk kami kena nazara. bukan nanzilu. Kami menurunkan. Nanzilu. Kalau fa'il madi nazzalna. Kami telah turunkan. Inna nazzalna. Ada tak dalam Quran? Inna nazzalna zikra. Kami yang menurunkan Quran. Wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menjaga Quran tu. Ya, yang menjaga Quran tu. Sebab tu ada seorang budak lelaki kan, dia sebut saja apa surah dia baca. Sebut saja apa surah dia baca. Okey, 14:25. Tak sebut dalam surah 14:25, dia pun baca ayat tu. Dia boleh mengalahkan Dr. Naik lah. The whole Quran. Dia kata, apa rahsia anda? Rahsia saya, Allah menjaga Al-Quran. Maknanya Allah menjaga dia. Jawapan dia. Sebab tu dalam diri dia Al-Quran. Sebut saja. Sebut. 14, 16, 20. 2, 1. Apa dia? 2, 1. Alif Lam Mim. Kita tahu tu je. Ya? 1, 1. Bismillahirrahmanirrahim lah kan? Dia tahu. Dia tahu. Al-Baqarah ayat 1. Boleh. Okey, Yasin 2. 36 ayat. Ayat 2, ayat 1. Yasin. Kita boleh dia tu. Tapi dia ni yang tengah-tengah ni. Jadi kata, apa rahsia anda, rahsia kamu? Rahsia Allah jaga saya. Jadi Allah jaga Quran, Allah jaga dia. Hebat kan? Okey. Memang naik fa'il pun. Tapi Dr. Wee memang naik fa'il sebab tak ada fa'il. Ini unzila ni dia mabni majhul, naik fa'il. Betul. Yes. Dia jadi baris depan. Betul. Unzila ni. Okay. Macam iza zulzila. Sama tak zulzila? Sama. Baris depan dulu.
Betul? Masih request tak? Okey. Memang nak bagi dah tadi. Memang nak bagi dah. Okey, betul dah ni. Dah hampir sejam dah. Tuan-tuan, okey, kita jangan risau. Kita ambil 3-4 ayat lagi. Lepas tu kita akan pergi kepada Jar Majrur. Jar Majrur laju. Kita dah ada ni kan. Jadi tuan-tuan akan baca ni yang merah saja ni. Yang merah ni. Jadi sehingga yang merah ni tuan-tuan boleh tahu semua dalam Al-Baqarah. Bila Al-Baqarah tahu semua dan the whole Quran tahu. Jadi apa dia yang merah ni, jangan ke mana-mana. Take 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita ada 75 perkataan berbeza. Perkataan fi'il mudhari' yang berbeza. Kita baru buat berapa saja? Baru 3 baru. Jadi ada lagi 72 hingga 100. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kalau habis 75 ni, tuan-tuan boleh bacalah fi'il mudhari' for the whole Quran. Insya-Allah. Sekarang ni baru 3 saja. Sekarang baru 3. Dan jangan lupa, ini kita deri saraf. Kita deri saraf. Ini kita deri saraf. Mengambil kira fi'il mudhari'. Okey. Apa sebab saraf? Kalau yu'minu ni, ru dia mana? Dalam ni ada orang yuhum. Ya, maknanya mereka. Babnya bab 2. Dan dia ni sahih. Bila membicarakan suatu kata perbuatan dari segi madi, dhamir, makna, bab dan mu'ta atau sahih, maka itu sebenarnya pembicaraan tentang saraf. Tentang saraf. Kita boleh membicarakan ini dari segi nahu. Dari segi nahu kita tak susah. Dari segi nahu bila yu'minun, bacaan dia pun mesti begitu. Bacaan dia pun yu'minun fi'il mudhari' marfu'. Tanda rafa' dia wa nun. Kerana dia fi'il 5. Mudah kan? Mudah saja. Nahu mudah saja. Tapi kalau saraf, inilah dia. Ada 6 lagi sebenarnya. Saya buat ini saja, ada 6 lagi. 6 lagi tu bukan susah, tak susah. Tapi yang inilah kena hadam dulu. Kalau boleh hadam yang ini, hadamlah. Ya, jadi minggu depan insya-Allah saya bawa contoh bagaimana fi'il itu dianalisa sehingga 12 item. Ini baru 6. Jadi tengok dia punya jadual dia supaya tuan-tuan faham. Oh, ini pun kategori fi'il. Ini pun kategori fi'il kan? Inilah dikatakan mukjizat Al-Quran. Kebesaran Al-Quran. Jadi kita kena faham tu. Okey. Now kita pergi kepada huruf jar. Ingat, bila kita bincang soal huruf jar, maka kita dari nahu. Kita dari nahu. Ya? Tadi Ustaz cakap bahasa Arab kan. Kalau bahasa Arab biasa, tak ada ke pakai yu'minun tu? Ada, tapi bahasa Arab biasa dia bukan bahasa Quran lah. Dia bahasa perbualan biasa. Tapi dengan syarat dia tu bahasa standard, modern standard Arabic. Tapi tak ada yang nak madikan, nak ada. Kalau cik apa tu surat datang rumah saya. Akal tak? Sebenarnya dah makan belum? Jadi kalau cik Suhadi kata dah makan, akal tu. Itu madi tu kan? Ya, kalau tanya akal tak? Anak Sya'ban. Itu bukan, itu saya bulan Sya'ban. Anak Sya'ban. Saya sudah kenyang. Boleh tak? Itu kira ada. Tinggal lagi, bahasa Al-Quran ni adalah bahasa modern standard Arabic sejak 1400 tahun. Dulu turun dah. Yang hari ni orang Arab pun tak bercakap dah secara bahasa modern standard Arabic. Dia bercakap bahasa kolokvial Arabic. Ya, kolokvial Arabic. Contohnya aina tadhhabu, itu modern standard bahasa Quran. Kalau roh pin, itu tak sama pula aku belajar dengan Ustaz lah. Roh pin tu mana? Macam tuan-tuan pergi Terengganu, bila berjalan tu kan, oi mana tu? Bahasa apa tu? Bahasa apa orang tak faham. Oi mana tu? Kedai. Mana kita faham bahasa kita dalam situasi kita, dalam dialek kita. Orang putih tak akan faham. Kalau kata, ke mana mau pergi anda? Dia faham. Cenduara. Okey, boleh? Sekarang ni tuan-tuan ingat tak yang kita belajar 15 per 15? Ingat lagi tak?
Okey. Ingat lagi tak yang kita belajar tentang sifat mausuh, badal, tabiat semua? Ya, itu bila kita bincang soal itu, dia akan pergi kepada nahwu. Ingat lagi tak bila saya kata ada haraf yang bekerja, yang tak bekerja, ingat lagi tak? Okey, ada haraf semua sekali 80, yang tak bekerja 30, ingat lagi tak? Okey, tuan-tuan ingat lagi tak bila saya kata apa tu, ada haraf untuk isim saja? Haraf untuk fi'il saja? Haraf untuk both. Jumlah semua sekali lebih kurang 53. Ingat lagi tak? Okey, jadi hari ni kita try satu. Huruf jar. Sehingga tuan-tuan tidak ada huruf jar yang tak kena dalam duhul Quran. Ya, huruf jar. Tetap ya. Huruf jar. Okey. Cuba sebut huruf jar. Huruf jar ni ya, ada semua sekali berapa belas? 16 kan? Kalau 15 tu okey betul lah tu. Kalau 17 okey betul. Kalau kata 4 tak betul. 15 ataupun 16 16 per 16. Contohnya kita katakan perkataan li, ini huruf jar. B huruf jar. K huruf jar. B artinya dengan, li artinya bagi, K artinya seperti. Jadi tuan-tuan, bila ada huruf jar, maka dengan sendirinya perkataan selepas ini adalah isim. Betul? Betul tak? Betul? Dan isimnya dia kata berbaris bawah. Berbaris bawah. Ya? Boleh tak? Berbaris bawah. Berbaris bawah ni kita kata majrur. Kita kata majrur. Contohnya kita kata ya, bismillah. Oh, tengok belum lagi ustaz buat. Dah. Ini murid pintar ni. Bismillah. Tapi itu memperkukuhkan Tuan Haji Azhari ya. Tengok dia duduk pun relax je. Tak baca dah artikel saya, ada beberapa tanda murid pintar dalam kelas dan murid poor achieving student dalam kelas. Saya tulis bagaimana cara nak dapat apa tu pointer tinggi di universiti kan. Yang budak-budak keluar dengan below 3 saja. Dia patutnya 3.85 sekurang-kurangnya. Okey tuan-tuan. Ni dia. Bismi. Lepas huruf jar mesti isim baris bawah. Boleh? Okey, apa tanda di baris bawah? Apa tanda baris bawah? Apa tanda dia? Sebutlah, jangan tak confident. Ini dia. Apa nama ni? Kasrah. Kasrah. Nama dia kasrah. Kasratun, kasrah. Okey, bila ada huruf jabi ya, selepas tu mesti isim. Dan kita kenal ini tanda dia isim. Sebab lepas huruf jar tak boleh perkataan lain, mesti isim. Sama ada isim betul atau isim mabni seperti dhamir. Dhamir ya. Ya. Jadi ini dikatakan majrur. Majrur. Kenapa dia majrur? Sebab dia lepas B. Kenapa dia majrur? Sebab dia lepas B. Jadi di mana majrurnya? Cuba jawab. Di mana majrurnya? Isim. Di sini ni. Ini tempat ni tempat mesti orang mesti guna baris bawah. Kalau dia isim yang berubah. Kalau macam ni? B. Okey, tuan-tuan, hi ni bukan baris bawah. Hi ni asal. Dengannya. Jadi selepas huruf jar ini isim juga, tapi di sini bukan majrur. Ini kata fi mahalli. Fi mahalli. Jadi kita kata ini majrur, di sini fi mahalli. Fi mahalli jarin. Duduk tempat jar. Tetapi kebetulanlah dia ni baris bawah kan. Ya. Kalau biha biha dengannya, ha ni fi mahalli jarin, dan dia ni adalah mabni. Ini mabni mana tetap berbaris bawah, ini tetap berbaris mati. Dia duduk di tempat jar. Kenapa? Sebab dia duduk selepas huruf jar. Tuan boleh faham ni? Dan tanda dia ni kasrah. Ini tak ada tanda sebab dia mabni. Tanda ikut kepala dia. Kalau dia hi, ini ha. Tapi dia ni duduk fi mahalli, duduk tempat jar. Tapi bukan majrur, duduk tempat jar. Ini majrur, tanda dia ini.
Ini duduk tempat jar sebab dia mabni. Dia nak juga duduk tempat jar tapi dia tu mabni. Kita tak boleh kata dia tu kasrah, tapi dia ni fi mahalli jar. Tuan-tuan sebut fi mahalli? Fi mahalli. Ini majrur. Okay, sekarang kita tengok huruf jar 10 daripada ayat ni, lepas tu kita balik. Ya? Fi mahalli jarin. Sebab ini Datin Paduka, ini kebetulan dia. Ya, fi mahalli juga. Ni bihan ni dengan perempuan. Okey, kita ambil contoh. Biki dengan awak. Betul tak? Dengan awak perempuan. Jadi ki ni fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin. Sebut fi mahalli jarin je. Sebut banyak. Ada dua. Ini majrur. Bila kata majrur, ada tanda dia. Bila kata fi mahalli jarin, don't need any tanda. We don't need any tanda. Mahali ke mana? Mahali. Ini biasalah Datin Paduka. Mahali mahal. Kalau mahallah tu itu tempat rehat orang haji di Mekah tu kan. Mahal. Mahali tu macam rumah. Sama lah rumah. Jarin. Fi mahali jarin. Ya, memang jarin pun boleh ataupun jar pun boleh. Jar ni wakaf. Ya. Boleh tu? Boleh? Tuan-tuan tanya tuan-tuan, tanya. Jangan risau tanya. Okey? Okey. Are you ready? Are you ready? Tuan-tuan ya. Untuk nahwu tuan-tuan, ini satu huruf jar. Huruf jar ada 16. Ada 15. Okey, tanda ada 5. Ini tanda pertama. Tanda kedua, tanda ketiga ada lagi. Jangan mana tengok filem saya. Okey. Okey, take 1 minute. Sama. Fi mahalli. Sebab dia itu mabni. Semua dhamir mabni. Okey? Okey. Tengok perkataan yang bertanda merah saja. Okey? Okey. Okey. Tengok perkataan ni yang bertanda merah kan? Tengok inilah huruf-huruf jar dalam soal Baqarah. Tengok tu. Yang lain tak adalah. Yang tengok tak? Okey, saya buat baru sikit baru. Okey dan tengok ni. Okey, bismi. Bi huruf jar, ismi majrur bil kasri, berbaris bawah dengan tanda kasrah. Kan? Okey. Bismi. Bacaan dia bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selalunya dia tinggikan bacaan huruf jar bismi. B tu makna dia I begin with the name of Allah. B tu mean I begin. Mana every time I go, Allah together with me, accompany me in whatever I do. Itu kita kena pilih the meaning of bismillah. Jadi kalau Allah ada bersama kita, kita nak buat apa lagi? Dia dok guide kita semua kan? Takut tak? Oh, tak berani, takut. Tapi lagi laju juga. Sebab yang tengok AES. Sekali bawa kereta kancing tu kena bawa. Sebab wakaf kan. Kalau tak bawa nanti dosa kan. Kalau kereta sendiri tak bawa lah. Kita wakaf kena bawa. Okey. Alif lam mim. Okey. Bi huruf jar. Mabniun alal kasri. Ismi majrurun bil kasri. Berbaris bawah dengan kasrah. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Li huruf jar campur dengan al muttaqin, majrur berbaris bawah. Tanda dia ya nun sebab dia jamak laki-laki. Asal dia muttaqun.
Itu tanda yang kedua. Tanda yang pertama kasrah. Tanda yang kedua alif ya nun untuk musanna dan jamak. Ya, muttaqin. Okey, tuan-tuan. Ya? Fihi ni saya tak tanda sebab fihi ni fi mahalli. Fihi ni fi huruf jar, tapi hi ni fi mahalli jari. Macam tadi. Macam ni kan? Huruf jar saya tak tanda. Saya tanda yang tu dulu. Okey? Boleh tak? Okey. Ya. Allazina yu'minuna. Kalau kita dah deri allazina, kita allazina isim mausul ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi mesti bi sebab ada huruf jar. Bi huruf jar, al ghaibi majrur bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma min dengan ma. Tapi saya tak tanda sebab dia ni fi mahali. Ya, mahali, saya tak tanda. Razaqnahum yunfiqun nafaqa yanfiqu huwa ya hum domainnya. Ya. Fi'il ni yang kedua kan. Okey. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Saya tak tanda sebab dia fi mahali. Ilaika wa ma ni saya tak tanda juga. Min qablika wa bil akhirati bi. Tanda dia kasrah. Jelas. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ini fi'il mudhari'. Domainnya hum. Maknanya dia mereka yakin. Okey? Okey. Yang ni. Ya, okey. Tengok saya baca. Okey. Yang ni. Saya tak tanda ni. Ni. Khatamallahu ala. Kenapa saya tak tanda? Ni kulub ni majrur sebab dia jadi mudhafun ilaih. Saya tak tanda lagi. Saya tanda kemudian. Jadi kita tanda yang majrur saja, yang tak ada mudhafun ilaih. Okey? Wa minan nasi. Ini majrur, tak ada mudhafun ilaih. Macam ini majrur tapi ada mudhafun ilaih. Tak ada mudhafun ilaih. Ingat lagi tak? Sandaran ada. Hati mereka kan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi. Tanda tu billahi wa bil yaumi yaumi bagi bawah tak? Akhiri itu bab lain ya. Akhiri wa ma hum. Ni saya tak tanda. Wa ma hum bimu'minin. Bi artinya dengan mukminin, orang-orang beriman. Apa ini majrur? Apa tanda majrur dia? Ya nun, ya. Kenapa? Jamak muzakkar salim. Okey? Bi. Jadi tuan-tuan mesti ingat, kena dia ni huruf jar dan ini mesti isim dan tanda dia ya nun sebab dia muzakkar salim. Ini isim tanda dia kasrah sebab dia mufrad. Ini isim tanda dia kasrah sebab dia mufrad. Okey? Tengok dia. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Jadi kita ambil yang mudah dulu, yang tak ada mudhafun ilaih. Fil ardi. Ardi itu kasrah. Tanda dia kasrah sebab dia mufrad. Qalu okey. Innama nahnu muslihun. Tengok lagi ya. Lagi. Saya tanda yang tak ada mudhaf. Okey. Okey. Tengok ni. Mathaluhum kamathali. Seperti contoh.
kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binuri binuri majrur sebab ada bi wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun au kasaybin sayyibin ni mana spark macam di langit tu kan, ada pelak, ada spark tu kan, cerah kan, minas samai, atau seperti spark tu, spark tu daripada langit. Okey, tengok kasayyib. Kenapa ni majrur dengan tanwin? Sebab dia tak ada alif lam. Sebab dia tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, au kasayyibi, au kasayyibin minas sama, atau seperti umpama spark daripada langit, ya. Okey. Ya, okey, tengok lagi. Okey. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Ini bi bukan huruf jar. Bi ni perkataan dia, binaan. Wa anzala minas samaa'i. Majrur tak? Majrur. Jadi kita bawa yang senang dulu. Ma'an fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi. Ilillah ini li ni bukan li sumpah ni, li makna li huruf jar. Ya? Li sumpah sama juga. Lillahi wa in kuntum fi raibin. Majrur dengan kasrah tanwin sebab dia tak ada alif lam. Wa in kuntum fi raibin ini syak, ragu-ragu. Mimma nazzalna ala abdi dah balik bawah sebab dia majrur. Okey, fa'tu bi suratin bi ya, suratin min li. Saya tak tanda ni sebab dia ni mudhaf, dia ada macam mudhaf. Jadi kita akan lihat besok pula majrur dan mudhaf sekali. Ini majrur saja, isim majrur saja, tak ada mudhaf. Okey, ini isim majrur saja. Kita tengok lepas huruf jar, isim mesti baris bawah. Jadi insya-Allah habis Al-Baqarah tuan-tuan boleh kenal semua huruf jar. Habis Al-Baqarah tak sampai habis. Dalam 50 muka surat pun dah boleh dah. Mana dalam ayat 180 pun dah boleh dah. Boleh kenal huruf jar. Boleh kenal pelbagai tanda huruf jar. Okey. Okey, jadi kedudukan kita sekarang ni kita akan habiskan fa'il mudhari' minggu depan. Jadi tuan-tuan tengok buat sendirilah ayat 7, 8, 9 tu kan. Mari sini kita mudah lagi. Jadi guna buku hijau tu. Ada buku hijau kan? Buku hijau. Ada buku hijau. Ini buku ni memang reference kita yang permanent. Sebab dia ada semua sekalian ni. Okey, kalau tuan-tuan tengok perkataan ni, ayat yang 3 tadi, allazina yu'minuna wa yuqimuna yunfiquna. Dulu ada tak saya bagi 3 line dia punya apa tu keyword dia, 3 line tu yang Tuan Haji Abdullah fotokopi? Ada. Oh, tengok ramai lagi. Tengok ni satu contoh, pelajar contoh. Tuan-tuan, memang kena bersungguh. Kalau tak bersungguh tak boleh. Tuan-tuan ini yang ni
Yang ni ada ingat tak? Ada. Jadi kalau tengok apa tu yu'minun tu, tengok fa dab ra. Fa dab ra. Tengok. Tuan-tuan ada ni? Are you together with me? Tengok ni. Ini saya nak ajar contoh ya. Tuan-tuan. Tengok perkataan yu'minuna tadi. Perkataan yu'minuna. Okey. Sebab itu kalau tuan-tuan faham, seronok baca rumah, tak datang kelas pun tak apa. Dah sebab dah boleh lah. Yu'minuna. Tuan-tuan tengok. Di bawah perkataan yu'minuna, dah. Tengok perkataan yu'minuna. Ada perkataan yu'minuna. Buka Quran dulu. Buka Quran. Okey. Tuan-tuan ambil ni. Ni jadual ni. Dia tulis untuk fa'il. Ini ada kan? Ada dah. Ni dah. Ni untuk fa'il. Ni untuk fa'il. Ni untuk ni. Betul. Untuk fa'il. Tapi yang ini ni versi baru. Ada. Yang ini ditaik semula oleh Tuan Haji kita. Ditaik semula. Satu kegigihan dia menaik semula. Jadi tak apa tuan-tuan. Tuan tengok ni 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Tengok 7. 1 2 3 4 5 6 7 ni 7. 7. Pernah tak? 7. Ini fa'il. Ini same. Ini yang fa'il. Fa'il. Ya, ini isim. Ada lagi tak? Ada isim fa'il. Oh, ini isim. Ada. Tak apa. Okey. Ni fa'il. Yes. Ini isim lagi. Ini Prof. Ni. Yang ni. Ini. 1 2 3 4 5 6 7 yang ni. Tengok ni. Ni tengok 7 Tengok nombor 37 tu. Okey. Ya, tuan-tuan tengok. Datuk lampu sadaqallahul azim. Okey. Tengok di sini. Dia kata alladzina yu'minuna fa da ra nun. Sini ya. Di sini. Fa da ra nun. Fa da ra nun. Artinya dia kata fa'il mudhari' marfu' nun. Marfu' dia dengan nun. Ya? Ada dia tulis ni marfu' bi tabwati kan. Bukan. Bisu. Ini macam nama girlfriend je. Bisubut. Subut. Subut ni maknanya confirm nun. Sama juga. Ni bisubut nun, mana nun. Ya? Tak suruh bi sebut pun tak apa. Tak apa, binun. Sama je. Nama macam nama perempuan ya. Okey tuan. Jadi tuan-tuan buka Quran tu, tengok dia punya keyword ni. Tuan-tuan baca, keyword ni bukan senang nak ingat ni. Tengok. Di sini dia tulis fi fa'il da mudhari' ra marfu'. Dia ambil daripada perkataan ni. Dia ambil ni marfu'. Nun ni dengan nun. Fa'il mudhari' marfu' dengan nun. Jadi dalam kitab ni dia menerangkan tentang nahwu, bukan saraf, tentang nahwu. Ya. Yang kita nak fahamnya memanglah nahwu juga, kan? Marfu'. Okey. Tengok ada perkataan bil ghaibi. Tengok tak perkataan bil ghaibi. Dia tulis apa bil ghaibi? Ja wa majrur. Kalau tengok dalam ni pun sama. Ja wa majrur. Untuk isim pula. Untuk isim. Ya. Okey. Tak apa, memang 2-3 bulan ni memang consider lah susah kan. Ja wa majrur. Bi tu jar, al-ghaibi tu majrur. Okey. Cuba tengok tentang perkataan ni. Yunfiqun. Ayat yang sama. Yunfiqun. Boleh? Okey.
Yunfikun. Yunfikun. Yunfikun sama juga. Tak? Fi'il. Kalau fa ni fi'il. Kalau dha ni mudhari'. Kalau ra ni marfu'. Kalau nun ni tanda dia. Tanda dia. Mereka tanda dia ramai. Okey. Kalau boleh baca ni kan dah cukup bagus dah. Betul. Cukup bagus dah saya tahu. Cukup bagus dah kalau boleh baca kan. Tuan-tuan boleh baca ni. Fi'il mudhari' marfu' dengan nun. Okey. Last one. Tengok perkataan ni tuan-tuan. Ya. Tengok apa ni? Okey. Okey. Walladzina yu'minuna bima unzila. Ada tak unzila? Unzila. Unzila dikata apa? Fa fa mim ba. Fa mim ba. Ada tak fa mim ba sini? Atas sekali. Fa mim ba fa'il madi. B tu mabni. Fa ya, tak dia tulis ni kan. Fa fa'il mim madi ba mabni. Lepas tu dia letak tanda ni al-fathih. Unzila. Unzila. Jadi dah. Ni fi'il madi bi tu ba tu mabni. Ini fathah al-fathih. Senang je. Ya, senang je. Jadi tengok kalau untuk fi'il tu fa. Ya? Okey. Yang ni mudhari'. Kalau dha. Kalau madi dia ambil mim depan. Okey? Kalau ba mabni. Lama-lama boleh insya-Allah Boleh ya. Fi'il mudhari' marfu' dengan nun. Fi'il madi mabni fathah. Insya-Allah. Tuan-tuan. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kedua bapa kami ya Allah. Dosa anak kami ya Allah, dosa guru kami ya Allah, dan dosa semua umat Islam ya Allah. Ya Allah, kami permudahkan segala urusan kami, urusan kehidupan kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lapangkanlah dada kami untuk menimba ilmu Al-Quran ya Allah. Permudahkanlah segala urusan belajar kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan dan semangat untuk belajar ya Allah. Dengan rahmat dan berkat-Mu ya Allah, kami memohon restu-Mu ya Allah. Dengan rahmat dan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi rahmatika arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ilastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lasdu lil firdausi ahla wala Allah fahabli taubatan waghfir dhunub